Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para penonton sekalian. Sekejap ya. Share screen. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar semua? Sekejap. Siapa yang ada sekarang boleh komen tak? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Dah masuk ke? Sekejap ya. Allahu Akbar, sekejap ya. Dengar tak suara saya? Malam ni kita nak buat sharing santai tentang, sekejap ya. Malam ni kita nak buat sharing santai tentang persediaan asas Mompreneur menjelang tahun baru 2021. Apa yang perlu kita sediakan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jom kita tengok. Sebelum tu, jom kita baca dulu. Sebelum kita mula majlis ilmu, kita baca dulu surah Al-Fatihah sebagai pembuka. Bicara bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila la ilaha illallah. Allahu la ilaha illallah. Maaf ya, sekejap ya. Dengar tak suara saya ni? Okey. Bismillah. Sekejap ya. Masya Allah, kenapa tak keluar pula ni? Nampak tak slide saya? Boleh komen tak kat situ? Saya tak nampak ya. Minta maaf ya, lambat sikit. Okey, dah keluar. Okey. Okey, kita akan berbicara tentang Mama, Kopi dan Wi-Fi. Dengar tak suara? Bismillah. Okey, kita teruskan ya. Tak lama je lagi kita nak masuk tahun baru. Lagi berapa jam? Lagi 3 jam. Dah bersedia ke belum Mompreneur? Okay, malam ni kita akan jemput 2 orang panel. Panel pertama adalah Puan Haja Arsyad, seorang founder kepada The Mompreneur Mastermind, dan seorang panel lagi adalah Puan Duha Rashidi. Beliau pula adalah founder kepada satu group support yang dikenali sebagai PBES. Dan kedua-dua panel ini akan membincangkan tentang topik asas, bagi saya lah topik asas, perancangan dan pengurusan Mompreneur untuk tahun 2021. Okey, sekejap ya. Kita dah baca tadi kan? Okey. Dah baca doa tadi sebelum kita masuk ke majlis ilmu. Alhamdulillah. Okey, apa yang patut Mompreneur buat menjelang tahun 2021? Sebenarnya saya nak, Alhamdulillah, terima kasih, dengar jelas. Terima kasih Puan Duha.
Terima kasih Puan Aisyah. Apa yang patut Mampuruna buat? Okey, sebenarnya program Bual Bicara Mama Kopi dan Wi-Fi ni adalah saya fikir satu program bual bicara santai yang akan menampilkan beberapa ahli panel yang berkemahiran dalam bidang masing-masing ya. Kita akan jemput beberapa panel setiap satu sesi bual bicara tu kita akan menjemput beberapa panel yang ada kemahiran dalam bidang masing-masing. Macam Puan Duha, beliau mahir dalam personal branding. Nanti kita tengok macam mana Puan Duha punya biodata lepas tu dan seorang lagi panel Puan Haja Arsyad ni. Sekarang Puan Haja ni beliau membuat servis training kepada Mampuruna di Malaysia. Okey, dan kita ada 3 slot. Slot pertama, saya akan terangkan kenapa saya pilih tajuk Mama Kopi dan Wi-Fi. Lepas tu kenapa saya buat bual bicara ni. Lepas tu slot yang kedua kita akan go through dengan panel pertama dengan tajuknya mengurus dan merancang untuk seorang Mampuruna. Lepas tu yang slot ketiga kita akan go through dengan perlu ke kita ni mengurus emosi sebagai Mampuruna. Perlu tak kita ni mengawal emosi, mengurus emosi kita, lepas tu macam mana kita perlu kita cuba salurkan emosi kita dengan cara yang betul. Sebab Mampuruna ni beliau adalah seorang ibu dan dalam masa yang sama juga beliau adalah seorang usahawan kan. Dan kebanyakannya berpusat di rumah kan. Jadi banyak tanggungjawab hakiki yang mereka ni perlu jalankan. Contohnya tanggungjawab hakiki tu contohnya sebagai seorang isteri, sebagai seorang ibu kan, dan sebagai usahawan pula. Waalaikumsalam Puan Mastura, terima kasih. Puan Akasha, terima kasih. Waalaikumsalam Cik Siti, terima kasih. Saya baru mula pun. Okey, kita go through lagi ya. Okey, kita pergi kepada slot pertama. Kenapa saya memilih nama Mama Kopi dan Wi-Fi ni? Jom kita tengok kenapa. Okey. Bila orang cakap kita ni usahawan wanita dan dalam masa yang sama kita ni juga adalah seorang ibu. Dalam konteks saya ni saya akan membicarakan tentang ibu yang berniaga di rumah sebab itu daripada sudut yang saya alami lah kan. Sebab tu saya ingin berkongsi macam mana cara saya mengurus sesuatu tu. Saya masuk banyak kelas untuk urus satu-satu, orang cakap satu-satu episod tu kan. Kita masuk kelas sebab kita nak cari ilmu. Macam kita hadapi sesuatu ujian ke atau macam cabaran, macam mana kita nak atasi. Jadi saya masuk kelas dan daripada kelas-kelas yang saya masuk ni saya dapat banyak manfaat. Jadi saya pun berniat yang sama nak kongsikan manfaat-manfaat daripada kelas-kelas yang saya join ni untuk Mampuruna dekat luar sana pun dapat sama manfaat macam saya. Tapi benda ni proses. Kita kena belajar perlahan-lahan. Kita tak boleh straight terus hari ni kita buat ni esok dah terus jadi. Tak, benda ni proses belajar. Apa yang ada dalam apa yang ada di sebalik kisah Mampuruna ni. Jom kita tengok. Kalau kita tak masuk kita tak tahu. Betul tak? Okey, apa maksud Mampuruna ni? Mampuruna ni dia adalah multitasking woman. Dia macam dalam maksud ni dia kata who bravely manage the demands of running a business as an entrepreneur and the blessing of motherhood at the same time. Maksudnya dalam masa yang sama dia buat dua kerja usahawan dan satu lagi dia juga perlu menjalankan tanggungjawab hakiki dia di rumah kan.
sebagai seorang isteri. Macam saya menyebut dari konteks seorang isteri rumah sebab saya totally bekerja di rumah sebagai seorang ghostwriter junior. Jadi masa saya banyak habis di rumah. Dalam masa yang sama kita perlu menjalankan juga tanggungjawab hakiki kita sebagai seorang isteri, sebagai seorang ibu, dan kadang-kadang kita hidup dengan manusia kan. Jadi macam mana kita nak orang cakap macam mana kita nak Allah tak dapat pula perkataannya. Macam mana kita nak combine bukan combine, macam mana kita nak nak blend together semua benda-benda yang kita buat dalam satu masa tu. Faham tak apa yang saya cakap ni? Minta maaf lah hari ni. Okey, jom kita tengok lagi. Okay, kita dah masuk ke slot pertama ya. Apa itu bual bicara Mama Kopi dan Wi-Fi? Kenapa saya pilih nama Mama Kopi dan Wi-Fi ni? Sebenarnya saya pernah terbitkan satu buku. Yang namanya Mama Kopi dan Wi-Fi, dan sebenarnya bual bicara ni juga saya dedikasikan untuk para penulis Mama Kopi dan Wi-Fi. Masa tu saya terbitkan buku ni dengan tujuan saya nak ibu-ibu berniaga online ni dia rasa dia buat benda tu adalah benda yang bermakna, sebab kebanyakan yang saya lihat ini zaman 2018 lah, masa tu berniaga online tu tak banyak macam sekarang. Jadi saya berjumpa dengan beberapa kawan yang berniaga macam saya juga. Kadang-kadang kami menghadapi masalah yang sama, macam kita rasa benda tu tak berharga, macam kita buat tu macam kita tak buat apa-apa, macam tak dapat apa-apa. Jadi saya terdetik nak buat satu buku yang menceritakan kisah di sebalik seorang peniaga online tu, dan dalam masa yang sama dia juga seorang ibu, seorang isteri. Dia ada tanggungjawab dia yang perlu dia buat, dan dalam masa yang sama dia perlu manage business dia. Jadi saya kumpulkan para penulis ni dalam satu buku, dan kami memilih tajuk Mama Kopi dan Wi-Fi sebagai buku kami. Okey. Jadi saya pernah berimpian untuk mewujudkan satu bual bicara yang melibatkan mama kan. Jadi saya kebetulan memang nama buku tu kita dah fokus kepada mama. Jadi kita kita ambil nama tu sebagai rancangan bual bicara kita. Jadi yang Mama Kopi dan Wi-Fi tu bual bicara ni adalah pertamanya sebagai inisiatif kami sendiri, bagi mewujudkan satu sistem sokongan untuk para suri yang bekerja di rumah khususnya. Sebab orang cakap kerja di rumah ni tak banyak cabaran. Tak, sebenarnya masing-masing ada cabaran. Bila kita kerja dekat rumah, macam ni cabaran dia. Kita bekerja dengan anak-anak kecil, ada cabaran dia. Kita bekerja dengan di luar, kita ada cabaran dengan bos, rakan sekerja kan. Jadi ini adalah salah satu inisiatif saya bagi mewujudkan satu sistem sokongan. Lepas tu yang kedua, saya percaya bila kita berada dalam kasut yang sama, maksudnya macam kita berada dalam situasi yang sama. Dalam konteks saya ni adalah suri yang bekerja di rumah. Jadi kita akan lebih faham sesuatu situasi yang berlaku tu. Jadi misal kata kalau kawan ni ada pengalaman macam ni, jadi kita boleh belajar daripada pengalaman dia, nak adapt pula dengan kita punya situasi, kan. Lepas tu saya mewujudkan juga bual bicara Mama Kopi dan Wi-Fi ni supaya ia menjadi program santai, dan dalam masa yang sama saya ingin menampilkan panel-panel yang terbukti berjaya mengembangkan potensi mereka. Walau ruang lingkup kerja mereka hanya kebanyakannya berada di rumah. Itulah sebabnya terwujud rancangan bual bicara Mama Kopi dan Wi-Fi ni.
Ya Cik Yang, betul. Cik Yang pernah rasa dua-dua, kerja kat office, kerja kat rumah. Betul kan Cik Yang? Masing-masing ada cabaran masing-masing. Ya, gabung jalin. Terima kasih Wani. Terima kasih menonton. Kita sambung ya. Okey, kita dah pergi ke kenapa saya pilih nama tajuk Mama Kopi dan Wi-Fi? Sebab Mama ni dia merupakan tulang belakang sesebuah institusi kekeluargaan, betul tak? Misal kata kalau Mama tu sakit, saya rasa rumah tu boleh jadi tongkang pecah. Betul tak? Kalau Mama tu sakit. Jadi Mama ni memang betul-betul tulang belakang kepada seorang ketua keluarga. Bila tulang belakang ni patah, bila kebanyakan yang saya lihatlah daripada pengalaman orang lain juga, bila tulang belakang ni patah ke retak ke, dia akan efek kepada satu badan. Maksudnya satu badan tu macam kita anggap satu badan tu macam ketua keluarga lah kan. Kira Mama ni adalah tulang belakang. Jadi kalau tulang belakang tu kan tulang belakang kan penting. Jadi saya metafora bukan metafora, Masya Allah. Saya sinonimkan dia bukan dengan Mama ni dengan tulang belakang, betul kan? Okey, lepas tu kenapa saya pilih kopi? Sebab kopi ni dia sinonim dengan rehat yang diperlukan oleh seorang mama, betul tak? Bila dia minum kopi tu kebanyakan ialah orang cakap kopi tu menenangkan. Kita akan rasa segar. Jadi sebab tu saya pilih nama Mama Kopi dan Wi-Fi. Bila kita ada Wi-Fi pula, kita ada capaian yang pantas. Kita boleh cari ilmu-ilmu yang berkualiti daripada Wi-Fi selagi kita ada internet dekat mana-mana pun. InsyaAllah sekarang senang, mudah. Jadi orang tak ada masalah jika orang tu nak bekerja di rumah. Terima kasih menonton. Okey, kita mula dengan saya perkenalkan diri saya ya. Saya adalah Rubiatul Adawiyah dan dikenali sebagai Ummi MHD dalam Facebook. Saya brandingkan diri saya sebagai Ummi sebab saya selesa membahasakan diri saya sebagai Ummi, dan saya bertugas di rumah sebagai seorang ghostwriter. Pendidikan saya electrical engineering dan saya suka membaca dan menulis. Saya ada tiga orang anak lelaki yang masing-masing tengah aktif, berumur 7, 5, 3 tahun. Memang tengah aktif. Saya memilih kerja di rumah sebab saya punya tujuan, saya mahu mendidik anak-anak dengan tangan saya sendiri. Jadi dalam masa yang sama kita pun sepatutnya kena ada income. Jadi inisiatif saya cari benda yang boleh saya buat dekat rumah. Dan saya punya niche adalah parenting. Saya suka berbincang tentang parenting, kekeluargaan, self-care dan business. Okay, inilah Ummi MHD. Okay, jom kita kenal dengan panel-panel jemputan. Okay, slot pertama panel kita adalah Puan Haja Arsyad. Beliau merupakan founder Mompreneur Mastermind. Beliau adalah salah seorang sumber inspirasi saya untuk terus buat yang terbaik walaupun kita ni dari rumah. Sebab saya melihat beliau daripada mula-mula beliau berniaga iaitu jual aiskrim. Sebab kami satu universiti, saya melihat macam mana perkembangan beliau dan dalam masa yang sama beliau mampu membuat kerja di rumah, tengok ya, membesar dan homeschoolkan anak-anak tanpa pembantu tetap, dan dalam masa yang sama beliau ni uruskan bisnes dan pernah menjana keuntungan sehingga ke 5 angka. Bagi saya subhanallah, memang orang cakap benda yang baik kita boleh belajar kan, kita boleh belajar daripada pengalaman orang, kita shadok macam mana dia buat, macam mana beliau kendalikan
beliau punya bisnes dan dalam masa yang sama ada 4 orang anak dan umur anak pun lebih kurang macam anak-anak kita kan. Memang tengah melasak lah orang cakap. Um, Waalaikumsalam. Cik In, terima kasih. Sekejap ya. Saya nak, okey, jom kita masuk kepada slot kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan jemput Puan Hajar. Ya, bismillah. Oh, sekejap. Minta maaf, kita layani dulu ya. Sementara kita tunggu Puan Hajar masuk, kita layani dulu ya. Bismillah. Kita tunggu Puan Hajar. Waalaikumsalam. Terima kasih menonton. Kita cuma membicarakan persediaan asas sempurna menjelang tahun baru 2021. Waalaikumsalam. Terima kasih menonton. Saya cuma mahu berkongsi apa manfaat yang saya dapat. Waalaikumsalam. Kita tunggu ya Puan ajak masuk. Sementara kita tunggu Puan Hajar masuk, sekejap ya. Puan Hajar, okey, Puan Hajar dah sedia. Okey, mana ya Puan Hajar, Puan Hajar. Penting tak sebenarnya kita urus kita punya bisnes? Okey. Minta maaf. Penting tak sebenarnya kita urus bisnes kita? Penting kan? Sebab kita ni bekerja di rumah. Jadi kita kena tahu macam mana cara nak manage bisnes kita, macam mana cara kita nak sekejap ya, mana Puan Hajar, Puan Hajar, Puan Hajar. Sekejap ya, ada masalah dia dekat Puan Hajar punya ni. Invitation, sekejap ya. Okey, dengar ni dulu. Sekejap ya. Penting ya, betul penting. Minta maaf, minta maaf. You are backstage. Okay. Ya Allah. Kenapa ya keluar? Kita nak masuk dengan Puan Hajar ni. Allahu Akbar. Kenapa ini? Kenapa?
sangat bersama dalam circle moms pun banyak yang saya belajar. Okey, kita tunggu Puan Hajar ya. Puan Hajar tak boleh masuk lagi. Kenapa ya? Sekejap ya. Minta maaf ya. Saya dah. Minta maaf, saya ambil masa sekejap. Di mana ya? Di mana? Terima kasih Puan Duha, sekejap. Minta maaf. Minta maaf ya, tak keluar lah. Puan Duha pun ada bersama kita. Sebenarnya saya dah siapkan. Okey, sekejap. Minta maaf. Maaf ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Puan Hajar dah masuk. Minta maaf Puan Hajar. Bismillahirrahmanirrahim. Puan Hajar, Assalamualaikum. Boleh perkenalkan diri? Okey. Akhirnya. Hilang. Okey, Puan Hajar dah masuk. Waalaikumsalam. Puan Hajar boleh perkenalkan diri dulu? Minta maaf ada kekangan sekejap tadi. Clear tak suara saya? Clear tak suara saya? Alright. Okey, nama saya Siti Hajar binti Arsyad. Clear betul. Okay, saya Siti Hajar binti Arsyad, founder Mompreneur Mastermind. Berumur 33 tahun. Sekarang saya menetap di Skudai JB, okay. Saya fully suri rumah dan saya sebenarnya bekerja jugalah. Walaupun saya suri rumah tapi saya declare saya sebagai seorang yang berkerjaya. Dalam masa yang sama, kerjaya saya itu bukan satu je. Saya ada kerjaya saya sebagai seorang usahawan, dalam masa yang sama sebagai seorang ibu. So saya sandar dua jawatan dalam satu masa. Okay, so basically saya baru buat servis Mompreneur Mastermind officially bulan 5, bulan 3 hari tu lebih kurang lah. So baru je lagi dalam bidang ni. Jadi banyak lagi benda yang saya kena belajar dan dalam masa yang sama saya sangat ada kepuasan lah bila kita boleh membantu orang lain untuk jadi lebih baik daripada diri mereka pada tahap ni. Okay, macam tu je kan Ruby, ada apa-apa lagi ke nak tanya? Okey, Puan, penting tak sebenarnya kita ni sebagai seorang suri rumah kan, suri rumah dan dalam masa yang sama kita ni
bekerja di rumah kan, penting tak sebenarnya kita ni mengurus? Ini topik kan, ini topik yang kita akan kupas dalam slot yang kedua. Okey. Penting tak sebenarnya mengurus kita punya dalam masa yang sama kita ada anak kecil. Macam mana Puan punya pengalaman? Pengalaman dalam mengurus rumah tangga dan mengurus bisnes. Mengurus bisnes, ya. Of course sangatlah mencabar. Dia punya cabaran memang sampai tahap saya rasa semua benda ni common lah. Kita semua pernah rasa sampai tahap kita rasa macam nak pecahkan benda. Stres dia tu memang kadang-kadang luar kawalan, tapi semua tu macam Pak Ruby cakap lah, it's a process. Daripada situ kita nampak kelemahan kita kat situ, so kita tahu okay, aku kurang bab ni, aku kena baiki bab ni, aku kena belajar bab ni. So daripada situ kita belajar dan sampai satu tahap kita akan nampak pencapaian kita mengatasi kekurangan kita yang lama tu. So at that moment kita akan rasa satisfaction yang kita ni dah lebih baik daripada version kita yang lama lah. Alhamdulillah, seronok saya dengar. Okey, saya akan pass slot yang kedua ni kepada Puan Hajar untuk Puan kongsikan pengalaman dan apa-apa ilmu saja yang berkaitan dengan pengurusan seorang mompreneur menjelang tahun 2021. Sebab bagi saya penting dalam masa pandemik macam ni kita banyak terjejas dengan emosi, dengan fizikal, dengan kerja, macam-macam kan. Jadi mungkin Puan boleh kongsikan, kita bagi kekuatan, kita nak empower women yang ada bersama-sama kita malam ini. Okay, terima kasih Ruby. Alright. Okay. Alright. So kita mulakan sekarang. First of all, terima kasih Pak Ruby sebab invite saya untuk kongsikan apa saja ilmu yang boleh bermanfaat kepada kita semua kan. So bila Pak Ruby kontak saya, beliau minta saya sharingkan mengenai pengurusan dan perancangan mompreneur. So bila kita cakap mengenai saya buka mic. Bila kita cakap mengenai pengurusan dan perancangan, dia adalah satu benda yang besar yang skill yang wajib kita sebagai mompreneur wajib kita mahirkan kalau kita nak berjaya dalam kita punya career sebagai mompreneur ni lah. Sebab kita tahu jadi mompreneur bukannya satu kerjaya yang calang-calang. Bukan semua orang boleh galas jawatan mompreneur ni. Sebab bila kita banyak buat survey, kita tanya orang lain, memang orang yang ibu-ibu yang dah pernah bekerja kat luar, bila diorang diberi pilihan untuk work at home with kids, diorang memang surrender, diorang memang stress cepat. So bayangkan kita ni, kita hadap 24 jam anak-anak, kita hadap 24 jam rumah, situasi yang sama, kita uruskan benda yang sama, almost routine kan, harian setiap hari. So tanpa skill mengurus dan juga merancang, kita akan cepat stuck pada satu level. Jadi in order kalau kita nak berjaya untuk capai sesuatu, nak tak nak kita kena ada skill untuk mengurus dan merancang. So bila kita cakap mengenai mengurus dan merancang, dia sebenarnya bukan mengurus dulu baru merancang, tapi kena merancang dulu baru mengurus. Kena merancang dulu baru mengurus. So tajuk yang baru bagi saya dia terbalik, pengurusan dan perancangan. So bila kita cakap mengenai merancang, kita rancang dulu, dalam bahasa English kita panggil dia planning lah, yang lebih kita familiar, planning. So bila kita cakap kita nak plan, nak tak nak semua tu adalah pada diri kita. Semua tu pada diri kita. Kita satu komponen. So bayangkan kita nak uruskan banyak komponen-komponen lain kat sekitar kita. Semua tu atas diri kita. Jadi nak tak nak kita sendiri kena settle. Okay, first kena settle. So macam mana kita nak buat planning yang bagus? Okay, yes, merancang kemudian mengurus. So macam mana kita nak buat planning yang bagus? So saya nak guide anda semua macam mana seorang mompreneur ni dia boleh merancang dan seterusnya dia mengurus dan dia capai apa yang dia nakkan. Okay, ready ready dengan kertas sebab saya banyak nak info sharing. So bila kita cakap mengenai planning,
dia ada banyak step yang teratas yang kita niru. So step yang paling asas dalam kita planning ni adalah kita sendiri sebagai satu elemen yang Allah ciptakan. Kita sendiri kena jelas apa yang kita mahu dalam hidup kita. Dalam bahasa lebih advance kita panggil apa, visi kita. Adakah kita ingin menjadi seorang suri rumah biasa yang kerjanya bangun pagi, uruskan anak-anak, uruskan rumah tangga, menyapu, mengemuk, basuh pinggan, sitai baju, dan nanti tengah hari buat lunch, and then bagi anak-anak makan, dan petang nanti kemas-kemas rumah dan tunggu suami, dan malam pula uruskan anak tidur. So adakah kita mau jadi yang begitu, yang mana rutin harian dia sama, ataupun kita nak jadi seorang suri rumah yang dia ada matlamat dia bukan sekadar nak buat rutin yang sama setiap hari, tapi dia nak ada satu benda yang dia nak capai, iaitu dia nak contribute, dia nak beri sesuatu kepada orang luar. Dalam bahasa kita senang faham, nak contribute sesuatu untuk ummah lah. Bermaksud hidup mompreneur itu bukan sekadar mengenai dia semata-mata, tapi dia hidup untuk masyarakat luar. Dia hidup untuk masyarakat dalam rumah dia, dan dia hidup untuk masyarakat kat luar sana. So saya harap anda faham apa yang saya maksudkan. Itulah yang dinamakan visi. Visi itu yang paling utama kita nak capai, iaitu sebagai seorang Muslim, visi kita menjadi mompreneur adalah untuk mencapai redha Allah, untuk masuk syurga, jumpa Allah. Itu ultimate vision kita. So bila kita planning, yang pertama kita kena letakkan ke atas, kita nak capai redha Allah. So lepas kita planning visi kita. Selepas ada visi, ada vision, kita kena lebih narrowkan lagi, iaitu apa dia misi hidup kita untuk kita capai visi kita tu. So bila kita cakap mengenai misi, dia adalah beberapa pecahan tau. Macam dah lecture kan. Bila kita cakap mengenai misi, dia ada beberapa pecahan, iaitu apa yang kita nak capai dalam diri kita, apa kita nak capai dalam keluarga, so apa yang kita nak capai dalam bisnes. So saya akan pergi one by one supaya kita lebih faham, okay. So yang pertama, misi hidup kita untuk diri kita, okay. Kita kena tanya kat diri kita, apa yang kita nak capai dalam hidup, in order untuk capai visi tu, apa yang kita nak capai dalam hidup kita supaya kita dapat redha Allah. So katakan kita cakap, okay, aku nak jadi seorang suri rumah, usahawan, yang mana aku nak capai sekian-sekian, aku nak bantu sekian-sekian, so aku nak capai benda ni. Okay, itu adalah misi untuk diri sendiri. Aku nak ada kebaikan sebegini, aku nak ada skill sebegini pada tahun berapa, contoh. So yang kedua adalah misi kita untuk keluarga kita sendiri. Bila kita cakap mengenai keluarga, kita tak lari daripada anak-anak, tak lari daripada suami, tak lari daripada parents, adik-adik kita. So apa yang kita sebagai seorang hamba Allah, kita nak bantu ahli keluarga kita ni untuk capai misi kita. Saya bagi contoh. Misi kita adalah untuk bawa anak-anak kita dekat dengan Allah. Okay, macam mana misi tu? Kita pahlusi lagi dengan cara kita dekatkan mereka dengan dekat dengan Quran, dengan bantu tekankan, terapkan akidah pada mereka sewaktu umur mereka kecil. Jadi benda tu nak tak nak kita yakin yang mana bila kita berada di rumah, kita boleh pantau pergerakan anak-anak, kita boleh pantau apa yang mereka dengar, kita boleh sediakan outsource luar yang boleh membantu anak-anak untuk lebih dekat dengan Allah. Okay, itu misi. Sama juga dengan parents, dengan husband, apa dia yang kita sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang position kita sebagai seorang ibu ke, sebagai seorang isteri ke, apa dia yang kita kena buat supaya dapat bantu keluarga kita untuk capai misi kita. So of course kita kena terang dulu apa yang kita nak sebenarnya, apa yang kita nak. Ni baru planning. Yang ketiga adalah dari segi bisnes. Dalam bisnes, apa yang kita nak capai, kita kena planning kan. Contoh, 2021 ni kita nak ada satu simpanan, dalam bahasa bisnes kita panggil cash reserve. Kita nak ada simpanan sebanyak 10,000
at the end of Disember nanti, ni contoh. So daripada situ kita dah planning kan macam mana strategi kita nak buat. Kalau kita menggunakan strategi team, kita nak bina team, so berapa ramai team yang kita kena rekrut setiap bulan, apa training yang kita nak bagi kepada mereka, apa jenis marketing yang kita nak guna. So semua tu adalah planning. Okay, so bila kita dah ada visi, kita dah ada misi, kita narrowkan lagi. Kita narrowkan lagi kepada to-do list. Bila kita cakap mengenai to-do list, dia adalah apa perkara yang kita kena buat setiap hari untuk kita capai misi-misi kita tu. Dia nampak macam complicatednya kan, tapi sebenarnya yang complicated ni lah, jika kita clear, kita akan jadi orang yang bukan orang biasa-biasa. Kita akan rasa macam kita tak sempat nak bermain-main, kita tak sempat nak uha-uha, kita tak sempat nak buat benda-benda yang tak ada keperluan, nak scroll IG, scroll Facebook, benda-benda yang tak ada manfaat kan. Nampak tak kat situ? So macam saya katalah, bila kita dah terang apa yang misi yang kita nak, so kita pergilah buat to-do list setiap hari apa yang kita nak buat. Sebagai contoh, dari segi misi untuk diri kita, okay, kita nak ada manfaat. So dari segi kita cakap kita nak ada manfaat untuk team for example, so apa skill yang kita kena ada, yang kita kena belajar pada hari itu untuk kita bantu team kita. Nampak tak kat situ? So macam dari segi contoh anak-anak, so apa to-do list yang hari ni aku kena buat untuk aku capai misi anak-anak dekat dengan Quran. So of course kita kena ajar, contoh anak kita ada 4 orang. Contoh hari ni ajar Taurik Al-Quran, ajar Fatih Iqra, ajar Hanan flashcard Ijaiyah. Benda-benda tu kena details kan. Okay. And then dari segi bisnes, apa to-do list yang aku kena buat hari ni, apa marketing yang aku kena buat hari ni, apa konten yang aku kena siapkan dan ke mana aku nak post hari ni. Nampak tak? Semakin details kita punya planning, semakin kita lebih mudah melakukan dan insyaAllah lebih mudah untuk kita capai. Ibaratnya zaman sahabat-sahabat dahulu bila mereka nak pergi berperang, mereka tak sekadar sembrono pergi berperang macam tu, tapi mereka buat planning berbulan-bulan, sangat-sangat details bagaimana tindakan mereka jika strategi A dan strategi B, apa dia yang mereka perlu buat jika berlaku begini, apa senjata mereka nak gunakan. So at the end of the day, mereka menang. So nampak tak kat situ? Bila kita jelas apa yang kita nak, kita nampak betul dan kita lebih mudah untuk executekan apa kita punya planning. So itu baru planning. So kita masuk bab yang kedua, iaitu macam mana kita mengurus. Bab mengurus lagi best. Planning tu mudah je. Planning sangat mudah. Yalah, planning just duduk, tulis and then fikirkan. Planning ni macam ibarat macam kita berangan, tapi berangan yang berisi lah. So bila kita dah ada planning, kita kena urus diri kita, urus surrounding kita tanpa skill mengurus yang baik. Planning tu akan jadi sekadar planning saja. So tak ada result. So sebab tu sebagai entrepreneur, kita kena ada skill mengurus pula. Manager, ibaratnya orang cakap kita ni manager lah. So the best manager is yang dia tahu apa yang dia kena uruskan. So apa yang kita kena uruskan? Yang pertama adalah kita kena uruskan, pertama adalah diri sendiri. Kedua adalah anak-anak. Kenapa anak-anak? Sebab anak-anak adalah komponen yang besar dalam rumah kita. Mereka adalah lagi-lagi anak-anak yang berusia 3 tahun, 2 tahun ke bawah, yang mana mereka masih memerlukan support kita. Mereka sangat-sangat perlukan kita punya perhatian. Kalau kita tak pandai nak uruskan anak-anak yang nak perhatian, stress dengan kita ada kerja kan. So tak apa, nanti saya kongsikan. And then kita nak uruskan rumah. Dan kita nak uruskan bisnes. So 4 komponen ni adalah 4 komponen besar. Pertama adalah diri sendiri, and then anak-anak, rumah dan juga bisnes. So bab suami kita boleh ketepikan dulu lah, sebab suami dia lebih kepada kita kena banyak komunikasi, dan bila kita berada di rumah, suami kan kerja. Jadi kita kena uruskan 4 komponen tu lah.
So first kita pergi kepada diri sendiri, macam mana kita nak uruskan diri sendiri, dan kenapa saya letakkan diri sendiri ni adalah satu benda pertama dalam bab mengurus. Kerana jika hanya pandai mengurus benda lain tapi tak pandai mengurus diri sendiri, kita akan out. Saya ulang, jika hanya pandai urus benda lain tapi tak pandai urus diri sendiri, kita akan out. Apa maksud dia? Kritikal sangat untuk kita uruskan diri kita. Ibaratnya macam kita ni adalah enjin dalam, kat kereta tu kita adalah enjin. Jika enjin tu tak pandai diuruskan, tak pandai diselia, kita nak jaga enjin tu baik, maka kereta tu akan jalan baik. Kalau enjin rumah tangga tu, iaitu kita diri sendiri, tak boleh bergerak dengan baik, yang lain tu akan spoil lah. Okay, macam mana nak jaga diri sendiri? So dia ada beberapa komponen. Yang pertama adalah kita jaga emosi kita. Kita kena pandai kawal emosi. Itu adalah bab yang sangat-sangat penting. Ni Puan Duha lagi expert. Saya ni bab urus emosi, everyday kita adalah learning process kan. Hari ni lain, hari esok lain, esok nak kena lain. Tapi still nak cakapnya, kalau kita tak pandai urus emosi, kita akan spoil, kita akan cepat penat, cepat give up. So kenapa urus emosi ni penting? Sebab dalam kelas saya, kelas urus masa, saya ada kongsikan 2 minggu lepas. Saya cakap dalam urus masa ni dia equal to urus energi. So urus emosi juga sama dengan urus energi. Bila emosi kita baik, okay, so energi kita akan baik, akan tinggi. So bila kita nak uruskan rumah tangga ni, nak uruskan bisnes, urus anak, urus rumah tangga, dia sangat memerlukan energi. Kita punya energi, tenaga. Okay, sorry. Jadi bila kita punya emosi ni, kita tak pandai nak control. Contoh anak buat kerana sikit, kita nak marah, kita nak tengking. Customer buat kerana sikit, kita dah macam tak ada mood. So kalau macam kita, kadang-kadang kan kita ada hari-hari kita yang kita punya mood down kan. Contoh macam kita nak period ke, contoh baru lepas bersalin, ataupun kita dalam fasa mengandung. So benda tu sangat-sangat efek pada kita punya emosi. Jadi kena kenal pasti apa emosi kita pada waktu itu, dan kita kena ada kemahiran untuk meraihkan emosi dengan cara contoh, okay sekarang aku tengah sedih, tak apa, kalau aku rasa aku nak nangis, aku nangis, macam tu. So ada mompreneur, kebanyakan ialah mereka berpura-pura untuk jadi kuat padahal dalaman mereka crack. So sebagai mompreneur, kita kena tahu apa emosi yang kita sedang ada dalam diri dan ekspreskan dia. Jika kita rasa kita nak main-main dengan anak, main sungguh-sungguh, kita ketawa betul-betul. Kalau kita rasa kita stres, kita rasa macam nak marah, pergi cari jalan untuk lepaskan kemarahan tu bukan pada anak. Macam antara caranya mungkin kita boleh duduk dalam bilik, kita buatlah apa-apa, kita bersendiri dan lepaskan perasaan marah tu kat dalam bilik sendiri. Macam contoh kalau saya suka tidur, kalau saya memang dah satu tahap. So bila kita dah lepaskan benda tu, kita dah calm down, so kita keluar bilik, kita enjoy balik moment kita dengan anak-anak. So at that point, energi kita boleh control. So emosi is emosi. Emosi still akan ada, emosi gembira, emosi sedih, emosi frust, semua tu ada. Kita just perlu meraihkan dan uruskan dengan baik. Okay. Okay, bila kita cakap mengenai emosi juga, kita kena pandai untuk belajar menghargai dan berterima kasih dengan diri sendiri. Benda ni jarang sangat seorang suri rumah nak menghargai diri sendiri, nak berterima kasih pada diri sendiri. Yang mereka lebih suka adalah melihat kejayaan orang lain dan membandingkan kejayaan orang lain dengan apa yang dia sendiri pernah buat. Bila kita asyik membanding, kita sebenarnya sedang mengecilkan potensi diri kita. Kalau kita membanding dan kita mengambil inspirasi, itu tak apa. Tapi kita membanding dan satu poinnya kita rasa kita teruk. Bila kita rasa macam tu, kita tengah sabotage diri sendiri. So kena belajar untuk
menghargai diri sendiri, berterima kasih dengan sekecil-kecil perkara. Contoh, pagi ni kita berjaya siapkan breakfast sebelum pukul 7. So kita cakap, okay, terima kasih, tahniah sebab kau dah buat dengan baik daripada semalam. Tahniah sebab hari ni kau tak marah anak. Tahniah sebab hari ni kau peluk anak-anak banyak kali. Itu contoh-contoh kita menghargai sekecil-kecil perkara. Okay? Yang bila kita cakap mengenai emosi juga, kita kena kenal dulu apa potensi diri kita. Okay, kena kenal potensi, kena kenal diri. Sebab tu kalau siapa yang pernah join saya punya Telegram ataupun group, saya pernah bagi satu test, test personality test, di mana penting untuk kita tahu apa dia personality kita, supaya bila kita kenal diri, kita tahu di mana kekuatan kita, di mana kelemahan kita. Dan yang kekuatan tu kita akan upgradekan dia, kita akan gunakan dia di satu tempat yang boleh orang panggil amplify kan, boleh gandakan lagi kita punya kemahiran, manfaat yang kita ada. So bila tahu kekurangan tu lah yang kita kena berjaga-jaga, dan baiki. Kita punya diri ni boleh dibaiki. Kalau kita rasa kita ni lemah bab tu, kita boleh baiki, cari guru, cari skill tambah, dan trust the process. Tak ada orang yang terus-terus jadi bagus. It is a process. Kena trust process, okay? So pertama diri sendiri dari segi emosi, kedua dari segi spiritual. Mompreneur nak tak nak kena ada satu connection yang kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Saya ulang, mompreneur yang tenang, yang bahagia, yang mudah untuk hadapi apa saja di depan adalah mompreneur yang ada connection yang kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So macam mana kita nak bina connection tu? Okay, connection tu adalah hubungan hati dengan Allah. Of course, dengan sentiasa buat apa yang Allah suka. Sentiasa berkata-kata dengan Allah, sentiasa jaga amalan fardu, jaga pergiatkan amalan sunat. So sebab tu orang yang berjaya kan, bila kita follow diorang ada amalan harian diorang, apa yang diorang buat setiap hari, apa dia secret resipi diorang. Contoh, diorang amalkan istighfar 100 kali, diorang amalkan bersedekah pada awal pagi, diorang amalkan membantu orang, amalkan bacaan surah Yasin, apa-apa sahaja amalan yang boleh mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. And even bukan semata-mata amalan-amalan itu, tapi contoh macam bila kita sedang dengar ni pun kita cakap ke Allah, ya Allah, aku nak dengar ilmu ni supaya ada manfaat untuk aku dan juga untuk orang sekeliling. Itu pun dah jadi satu connection dengan Allah kan. So everything tu kaitkan dengan Allah. Okay, yang ketiga, pertama tadi emosi, and then spiritual. Yang ketiga adalah fizikal. Bila kita cakap about fizikal ni, memanglah kita suri rumah ni kadang-kadang, yalah, kononlah kita kan macam sibuk kan, banyak benda nak buat. So kita cenderung untuk mengabaikan penjagaan fizikal berbanding dengan urusan-urusan lain. Contoh, pagi-pagi kita sibuk kemas rumah, dia masak, dia anak-anak dah bangun, mandikan anak-anak. Tutup dah pukul 10. Alamak, nak buat kerja bisnes ni, nak packing parcel, nak urus, nak contact dengan customer, nak follow up kan. So kita cenderung untuk teruskan kerja bisnes tu sampailah dah nak azan Zuhur tu kita baru nak mandi. Normal. Siapa yang terasa tu terasa lah, tapi nak katanya itu normal untuk seorang suri rumah mompreneur yang biasa. Seorang mompreneur yang bermisi, yang agresif, yang ada satu pencapaian yang diorang nak capai, diorang sangat mementingkan penjagaan fizikal, di mana mereka bangun pagi, mereka uruskan diri sendiri. Saya suka cakap macam ni, it's okay to be selfish. It's okay to be selfish untuk mompreneur. Contoh selfish, pagi-pagi anak-anak dah bangun tapi kita pergi breakfast dulu. Anak-anak belum makan tak apa, kita makan dulu supaya bila kita settlekan diri sendiri dulu, kita akan lebih berenergize tau, kita lebih bertenaga. Bila kita bertenaga, kita kan lebih ada mood yang baik, kita kan lebih ada kekuatan untuk uruskan anak-anak, untuk uruskan banyak lagi kerja-kerja lain kan. So first settlekan diri sendiri dulu,
mandi awal pagi, and then breakfast dulu. Lepas tu exercise kalau kita perlukan exercise tambahan pergi keluar rumah, and then ambil suplemen. Saya tak pasti adakah ramai orang kat luar sana mampu amalkan suplemen. Jika mereka yakin dengan makanan mereka tu dah komplit, okey. Tapi kadang-kadang kita rasa badan kita ni lemah sebab kita kekurangan nutrisi. Dan mungkin juga kita kekurangan minum air. So adakah kita ada sediakan botol air ke, ataupun kita ada sediakan sukatan untuk tahu adakah kita ni cukup minum air sehari. Ramai mampena yang rasa badan dia lemah, antara sebabnya dia tak terfikir pun nak. Kan tak terfikir, dia macam sibuk sangat sampai tahap dia rasa macam minum air tu perkara ke-4, 5, 6. Try lah, benda ni kena bina habit. Saya faham, tapi nak katanya benda ni kena bina. Habit tu kita kena bina. So the last one mengenai fizikal adalah jaga sangat waktu tidur. Wajib jaga waktu tidur. Jangan sesekali kita rasa stay up malam tu akan menyelesaikan banyak masalah kita, sebab saya faham bila kita banyak sangat kerja. Siang anak-anak hirup pikuk kan, kita tak boleh nak buat kerja kan. So kita rasa tengah malam tu semua orang tengah tidur, waktu tu lah kita ada me time kita. Tapi yang sebenarnya bila kita tidur lambat, kita sebenarnya sedang mensabotaj diri sendiri, di mana kita akan bangun pagi dengan keadaan badan kita sangat penat, lesu, dan hormon kita pun akan berubah, yang mana kita akan cepat marah. Bila kita cepat marah, cepat moody, adakah kita boleh capai apa visi yang kita nak capai? Adakah kita boleh buat to-do list kita dengan baik? Jadinya tips dia adalah usaha untuk bina rutin di rumah untuk kita tidur awal. Normal lah kalau kita tertidur lambat pukul 10 lebih, macam malam ni kan kita ada kelas, mungkin kita akan tidur pukul 11. Pukul 11 okey lagi. Jangan tidur lebih daripada pukul 12. So yang saya suka ulang lah, bila kita tidur sebelum pukul 12, kita akan dapat tidur yang berkualiti, yang mana 1 jam tidur sama dengan 3 jam tidur yang sebenar. Kan berkualiti tu. So badan seorang dewasa perlukan sekurang-kurangnya 7 ke 9 jam tidur sehari. Bila kita tidur pukul 10 katakan, 10, 11, 12. So kita dah ada 6 jam. So pukul 1, 2, 3, pukul 3 pun just nice lah kalau kita nak bangun dan kita boleh terus buat kerja-kerja yang to-do list kita yang banyak tu lah. Okay. So mengurus diri sendiri. Yang kedua adalah mengurus anak-anak. So bila kita cakap mengurus anak-anak tu critical part. Yang mana jika anak-anak, so anak-anak ni dia adalah makhluk emosi yang mereka nampak macam mana cara mereka nak keluarkan apa yang mereka rasa adalah melalui emosi, terutama anak-anak yang bawah 2 tahun. Jadi penting untuk kita pagi-pagi tu bila anak-anak dah bangun, selesaikan anak-anak dulu. Tu namanya mengurus anak-anak. Suruh mereka mandi, and then kita bagi mereka makan, kita bina bonding dulu waktu pagi. So lepas tu kita minta izin, ataupun mungkin mereka dah tahu dah schedule ibu dia. Lepas dah mandi, dah makan sama-sama, ibu suap for example kan. So mereka dah tahu dah okey, ibu kerja dari rumah, lepas dah makan, dah main sekejap, ibu akan fokus buat kerja, adik-adik, abang semua akan main elok-elok. So itulah kita bina rutin. Kita educate anak-anak, bermaksud kita sedang menguruskan mereka lah. Okay. Bina budaya dalam rumah. Macam contoh, kita boleh bina budaya yang mana budaya tolong menolong, budaya hormat menghormati, budaya sayang menyayangi, budaya cinta Quran, budaya disiplin. Contoh disiplin kita boleh wujudkan disiplin selepas mandi, towel pergi sidai sendiri. Walaupun anak tu baru umur 2 tahun, setahun lebih pun dah boleh mula ajar. Lepas minum letak kat sinki, lepas makan letak kat sinki. Kalau ada air tumpah, ambil kain mop sendiri. Benda tu kita boleh bina seawal anak umur setahun lebih lah, setahun setengah. Macam tu anak dah pandai untuk menerima arahan dan faham arahan. Okay, and then mengenai rumah pula. Okay, macam mana kita nak mengurus rumah tangga? Kita pertama kena yakin bahawa kita bukan super woman. Kita bukan super mom, bukan super woman, bukan super wife.
Bila kita bila kita terima fakta ini, kita akan sanggup, kita akan minta kerjasama orang lain untuk bantu kita. Kena banyak berkomunikasi dan educate ahli keluarga, terutama partner kita lah, suami. Kena banyak komunikasi. Jika suami tu belum faham, kena banyak main komunikasi ni. Nak cerita panjang macam ibarat macam ni lah. Seorang suami, jika dia nampak isteri dia skill, kita kena ada skill untuk berkomunikasi dengan suami bab ni. So ada orang datang kat saya, dia cakap suami dia tak support. So bagi saya, jika suami belum support, mungkin mereka tak nampak lagi hasil daripada apa yang kita buat. Mungkin mereka kata sibuk tapi sama je, tak nampak pun hasil berniaga. So kat situ kita boleh jadikan sebagai cabaran untuk kita buktikan bahawa kita buat bisnes, kita akan tolong dia. Contoh macam tu. So banyaklah komunikasi, kalau perlu menangis. Okay. So the last one is mengenai mengurus bisnes. Bila cakap mengenai mengurus bisnes adalah satu topik yang sangat panjang. Kalau dalam kelas saya buat 2 hari kelas ni, kelas mengurus bisnes. Tapi yang penting adalah dalam bisnes kita kena menguruskan dari segi kita kena tahu apa yang kita nak capai dalam bisnes, apa dia marketing yang kita nak buat. Kita kena menguruskan orang-orang dalam bisnes, kita kena menguruskan database dalam bisnes. Dan semua ni untuk seorang suri rumah yang ada banyak sangat komitmen dan nanti nak buat komitmen bisnes sendiri adalah satu benda yang sangat struggle. Jadinya kat situlah saya dapat formula dan saya berkongsi dalam mastermind yang mana kita dalam keadaan kita banyak komitmen, kita masih boleh buat income yang selesa. Sebab itulah kalau anda follow saya cakap misi saya adalah untuk bantu ramai lagi suri rumah kat luar sana untuk ada aset, bukan semata aset dunia tapi aset di akhirat. So dia lebih kepada ni lah, macam mana kita uruskan bisnes kita, macam mana kita uruskan kewangan bisnes, macam mana kita mensimplifikan kerja-kerja bisnes kita dengan menggunakan sistem-sistem yang boleh jimatkan tenaga, jimatkan kita punya masa. At the end of the day, kita perlu mencari guru yang boleh jadi mentor kepada kita, yang boleh guide kita. Sangat-sangat penting. So saya rasa macam lama dah ya Ruby. Rasa macam dah cukup setakat ni. Kalau okey Kak Ruby kan? Okay, rasa cukup je. Kalau ada apa-apa soalan boleh drop juga, ataupun boleh follow channel Telegram ataupun Facebook group saya, Mompreneur Mastermind, Telegram channel Puan Hajjah Arsyad. Okay, saya serahkan pada Ruby Adel. Terima kasih Puan Hajjah. Banyak saya dapat daripada perkongsian Puan Hajjah tadi. Dan salah satunya bila Puan cerita tentang out kan, saya pernah burn out juga sebab kita terlalu dah sampai tahap tapi kita tak perasan kita dah sampai tahap yang kita perlu rehat. Sebab tu kita perlu ada skill merancang dan mengurus macam Puan Hajjah share tadi. Terima kasih Puan berkongsi. Okay. Kita akan masuk kepada slot ketiga ya. Okey. Kita dah lepas dengan slot perancangan. Puan Hajjah kata tadi saya salah susunnya. Sebenarnya perancangan dulu, kita rancang dulu baru kita urus, betul kan? Saya salah tulis lah maksudnya. Okey, dan kita akan terus dengan perkongsian yang kedua daripada Puan Duha Rashidi berkenaan keperluan kita menjaga emosi sebagai seorang mompreneur. Penting tak kita ni jaga emosi? Jom kita kenal dulu siapa Puan Duha Rashidi ni. Puan Duha Rashidi adalah seorang founder kepada salah satu group personal group support untuk wanita bisnes yang disebut sebagai PBES, Personal Branding and Engagement Support. Puan Duha adalah seorang anak
kampung kelahiran Kuala Kangsar kan. Beliau dah lama dah memulakan bisnes offline. Beliau dulu dikenali sebagai teacher hot tau. Beliau pernah menjadi panel jemputan di TV Astro, Al-Hijrah, RTM. Boleh follow Puan Duha dan Puan Haja Arsyad tadi di Facebook mereka. Nanti di sesi terakhir nanti kita akan berkongsi mereka punya Facebook ya. Okay. Mari kita teruskan dengan perkongsian daripada Puan Duha tentang pengurusan emosi. Mana Puan Duha? Bismillahirrahmanirrahim. Puan Duha? Hai, Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Duha dekat mana tu? Saya bercuti. Bercuti. Minta maaf kami ganggu sekejap masa Puan. Saya suka diganggu. Okey Puan, sebenarnya bercerita tentang keperluan menjaga emosi ni. Apa pendapat Puan sebagai mompreneur? Okay. Penting tak sebenarnya? Macam mana bila kita nak jaga emosi tu sebab macam ni saya nak cakap macam kita ni sibuk. Lepas tu bila kita tak kawal emosi ni ia akan melibatkan perasaan orang sekeliling kan. Betul tak? Ya. Jadi macam mana sebab puan kita kira macam mahir lah dalam bab-bab mengurus emosi ni sebab saya pun terjebak dengan PBES ni melalui perkongsian puan tentang emosi sebab adalah satu-satu masa tu saya rasa macam saya tak boleh nak kawal sangat saya punya emosi. Jadi saya tercari-cari jadi saya bertemu dengan Puan Duha kan. Bertemu dengan Puan Duha, lepas tu kita follow. Lepas tu daripada perkongsian puan tu kita tahu kalau emosi kita macam ni, macam mana kita nak urus. Jadi tapi hari ni kita nak bawa Puan Duha live terus dengan kita punya mompreneur untuk berkongsi tentang keperluan menjaga emosi ni. Sebab kita dah nak masuk tahun baru kan. Tahun baru ni banyaklah kita kata 2020 ni banyak emosi yang terganggu. Betul Ya, insyaAllah. Okay. Okey, silakan Puan. Bismillah, boleh mula. InsyaAllah. Kalau kita nak kata tentang emosi kita nak kena tahu dulu emosi tu apa benda sebenarnya. Kalau kita nak cakap pasal emosi ni, dia sebagai satu macam perasaan. Okay? Sebagai satu perasaan yang kuat. Okay? Dan emosi ni sebenarnya pelbagai jenis. Macam Puan Najah beritahu tadi, berkaitan dengan kasih sayang, kan? Rasa riang, ada rasa geram, rasa benci, rasa takut, cemburu, seronok ataupun terganggu dengan sesuatu. Itu emosi. Kan? Jadi emosi ni adalah orang kata sebagai ciri jiwa manusia. Jiwa manusia yang mempamerkan perasaannya yang kuat, yang berpunca daripada psikologi atau mental seseorang, dan emosi dapat berlaku secara naluri juga dan bergantung kepada situasi yang berlaku. Sebab itu kita kata kalau ibu-ibu ni kan, tambah lagi ibu bisnes kan. Jadi memang kalau kata bab emosi ni sangat-sangatlah berkait dengan cara kita mengurusnya. Okay? Jadi malam ini saya nak share tentang beberapa perkara yang ibu-ibu boleh lakukan. Mereka yang baik Allah sayang. Benda yang perlu kita lakukan cara nak mengawal je. Bagaimana sebelum nak mengawal tu kena tahu apa dulu. Jadi sebelum tu kita kena tahu dulu penting ke sebenarnya emosi tu. Emosi sebenarnya satu benda yang penting dan elemen yang penting dalam kehidupan kita sebagai apa untuk kelangsungan hidup. Okay, untuk kelangsungan hidup. Kalau tak ada emosi sahabat-sahabat kan, macam mana agaknya kan? Macam mana nak hidup kita nak diteruskan? Tak ada emosi, semuanya diam. Semuanya kaku, tak ada emosi, tak ada reaction apa-apa. Ada macam masa macam tak hidup. Okay? Jadi emosi tu penting sebenarnya untuk kelangsungan hidup, untuk kita buat keputusan. Okay? Keputusan juga
untuk sebagai mempamerkan rasa kegembiraan, kan? Okay? Dan juga sebagai satu uh, untuk tujuan komunikasi juga. Kalau tak ada emosi ni, macam mana kita nak berkomunikasi antara kita dan juga orang lain. Orang lain dengan kita, macam mana nak ada interaction. Kan? Ini perlu sebenarnya emosi. Cuma apabila emosi itu menjadi terganggu, tidak diuruskan dengan betul, tidak mengenalnya, maka dia akan menjadi satu gangguan dalam hidup kita. Dan apabila kita tak buat perkara ni, kita nak cakap ni, nanti dia akan lebih mengganggu lagi kehidupan kita sehingga mengakibatkan dia boleh jadi satu penyakit. Okey, satu penyakit. Dan sahabat-sahabat, saya ada mengapa saya boleh cerita tentang emosi, mengapa saya menitik beratkan tentang emosi. Okey, saya nak saya titik beratkan tentang emosi sebab saya adalah seorang penghidap bipolar disorder. Okay? Boleh berani saya katakan, jujur untuk saya mengakui, saya adalah penghidap bipolar disorder. Di mana penghidap bipolar disorder ni melalui perubahan mood yang mendadak, yang tidak terkawal, yang boleh tiba-tiba, yang bukan normal. Okey, yang tak normal, bukan macam orang sihat, macam orang biasa, disebabkan oleh situasi yang berlaku sepanjang hidup. Yang memang perkara ini adalah perkara yang berat, merepkan, yang membuat kita terkejut. Jadi sahabat-sahabat, berdasarkan pengalaman yang saya lalui, yang macam mana saya nak kepada ibu-ibu yang dengar ni, okay? Kita nak tahunya jadilah betul-betul mental kita, yang terutama emosi kita lah, kita kena kenal supaya kita dapat kawal dia, dapat urus dia dengan betul. Kucing ada kucing pula dapat sini. Okey, jadi macam mana tu sahabat-sahabat? Okey, dah tengah malam kita kelas kan. Dan sebenarnya kan sahabat-sahabat, urus emosi ni, okey, urus emosi ni bukan maksudnya kita nafikan. Bukan maksudnya kita nafikan emosi ataupun kewujudan emosi kita. Mungkin emosi ni dikatakan kalau kita tengah sedih, so kita bereaksi sedih. Ataupun kecewa, ataupun rasa sakit, kan? Jadi kita rasa macam sakit lah, rasa sedih lah, rasa macam kecewa, contoh. Itu yang berlaku. Bukan maksudnya tutup balik sliding door belakang. Masya Allah. Okey, terganggu sikit kan. Jadi sahabat-sahabat, bukan maksudnya kita nafikan kewujudan. Bukan nafikan kewujudan emosi tu. Kita kena menerima sebenarnya. Ada benda yang perlu kita buat. Ada benda yang perlu kita urus. Sebelum kita nak kawal tadi, sebelum kita nak urus tadi, ada benda yang perlu kita lakukan. Iaitu kita perlu mengakuinya, kita perlu belajar. Selepas kita mengakuinya, baru kita akan belajar. Belajar dulu untuk akui dulu, kemudian kita menerima. Dalam proses mengakui itu, maksudnya kita menerima emosi yang hadir dalam diri kita. Aku menerima kesakitan ini. Saya selalu ulang ayat ni pada sahabat-sahabat P-Best kan. Aku menerima kesakitan ini, rasa kecewa ini, ya Allah. Terima dulu, rasa sakitnya dulu. Lepas itu baru kita akui, ya aku sakit. Kita tak boleh nak nafikan. Sebab kalau kita nafikan nafikan rasa emosi kita tu, mungkin yang paling banyak memberi kesan kepada hidup kita, yang memberi kesan negatif, yang melarat kepada hidup seseorang adalah emosi yang negatif lah. Maksudnya kekecewaan, kesakitan, rasa sedih, terluka tadi macam tu kan. Dia akan daripada sedih tadi, dia akan mengakibatkan rasa terluka. Daripada sedih, kecewa tadi, mungkin disebabkan oleh orang lain ataupun lihat juga perbuatan diri sendiri dan sebagainya. Kalau kita tak betul-betul kawal, dia akan mengganggu sebenarnya. Dia mengganggu. Sorry duduk dekat luar memang macam ni So ada gangguan kucing lah, apa benda, nyamuk lah semua ada
Sorry saya sempoi je macam ni. Okey, dari sahabat-sahabat. Bila kita dah akui, dah terima, dah akui benda tu, ya, aku yang alami benda ni. Jadi kita perlu bertanggungjawab terhadap apa yang kita rasa. Perlu sangat-sangat untuk kita bertanggungjawab sebab kita ini adalah hamba Allah. Kita perlu belajar. Kenapa perlu urus? Kenapa perlu belajar? Kerana kita kena sedar bahawa Allah dah bagi makhluk emosi tu di dalam kita untuk kita urus dia. Sebagai satu, kata apa, macam turning point untuk kita dapat sesuatu yang lebih baik daripada sebelum ini. Daripada rasa kecewa tadi, kita perlu urus sesuatu untuk dapat sesuatu. Itu sebenarnya. Jadi kita kena belajar, nak tak nak kena belajar kawal emosi tu. Contoh macam ibu-ibu dekat rumah anak tak boleh nak urus, macam saya dulu macam mana tengok anak pun jadi rimas, runsing, dia boleh jadi macam-macam. Dan tadi perkongsian Puan Hajar juga sahabat-sahabat lain kan, macam Puan Ruby beritahu ada sampai tahap rasa macam nak meletup, ada sampai tahap kita rasa macam dah tak boleh nak kontrol, tak boleh nak kawal, rasa macam tak boleh nak buat apa, dan akhirnya boleh jadi menjerit, menangis, dan kita bereaksi lebih teruk daripada itu. Kita tak nak sahabat-sahabat wanita kita sampai jadi penyakit. Kita tak mau sampai jadi penyakit. Saya doakan sahabat-sahabat yang tonton dalam sesi pada malam ini, mudah-mudahan terus sihat. Mudah-mudahan Allah izinkan untuk kita dapat kawal, dapat urus dengan baik supaya bila ibu ni mental sihat, fizikal sihat, insya-Allah kita dapat menarik lebih banyak kebahagiaan, lebih banyak kegembiraan dalam hidup kita, insya-Allah. Itu yang kita nak. Jadi tahun 2021 ini kita kalau kata tak pandai untuk urus belajar emosi tadi, kita kena belajar dan cuba juga untuk urusnya dengan lebih baik. Proses demi proses untuk kita lalui. Dia ada step-step dia. Dan dalam step yang kita nak lalui, proses demi proses itu, dia akan melalui kesakitan demi kesakitan untuk kita dapatkan yang lebih baik, hasil yang baik, insya-Allah, ya. Jadi kan sahabat-sahabat, macam mana cara untuk kita belajar kawal tadi tu? Dengan cara apa? Kita mengawal perasaan. Okey, mengawal perasaan dan bagaimana untuk kita bertindak balas terhadap reaksi, bagaimana kita nak bereaksi terhadap emosi yang hadir. Okey, emosi yang hadir mungkin berkait tentang pada diri kita sendiri ataupun melalui orang surrounding kita. Mungkin berpunca daripada luar ataupun berpunca daripada dalaman kita sendiri, boleh jadi juga. Okey, jadi kita kena kenal pasti. Nanti saya nak bagi tahu cara urus dia sebelum kita nak tamatkan. Saya nak bagi tahu tips dia macam mana cara urus tu. Sebelum tu kita nak bagi tahu apa? Kita kena kawal dulu perasaan tu dan kita kena tahu bagaimana cara kita nak bertindak balas terhadap emosi yang datang, yang hadir. Mungkin boleh jadi tiba-tiba ataupun kita tak sedar benda tu tiba-tiba meletup. Okey, benda tu kita kena tak nak jadi meletup lagi, kita kena belajar untuk urus. Sebelum urus tu kita kena belajar menyedari. Banyakkan menyedari, latihan kesedaran. Menyedari tentang apa sahaja sensasi yang hadir. Okey, sensasi-sensasi yang hadir dalam diri kita, hati kita, fikiran kita, apa kita fikir, apa kita rasa. Okey, itu belajar menyedari. Pernafasan sangat penting. Untuk latih menyedari ni, untuk kita urus dan kawal emosi tu, kita kena banyak latihan ini berkali-kali. Okey, pernafasan sedar. Bernafas dalam sedar. Tarik nafas, hembus nafas. Sedar nafas tu hembus, sedar nafas tu tarik. Ini cara latihan untuk kita praktikkan supaya kita dapat akhirnya dapat mengurus emosi kita nanti. Kita dapat kawal dia. Sampai satu tahap kalau kita dah expert orang kata untuk urus tu, kita boleh detect dah dia nak datang. Kita boleh cut dia nak datang bila. Okey, kita boleh berdialog dah dengan dia, emosi tu. Kau nak hadir dekat aku ya. Macam tu, ni saya lah. Sebab saya ni ada isu yang lebih berat daripada itu, iaitu pengidap berkaitan dengan mental. Jadi saya perlu buat latihan yang lebih banyak berbanding orang yang sihat.
Namun orang yang sihat tetapi tetap ada emosi kan, tetap juga kena urus supaya jangan jadi sampai jadi penyakit. Okey, sahabat-sahabat. Kemudian apa dia? Kemudian lepas pada mengawal perasaan tu, kita kena tahu pilih. Selepas pada kawal tadi, tahu nak bertindak balas bagaimana, kemudian kita kena tahu pilih bagaimana untuk kita bertindak balas tu. Kita pilih pula, kita tahu membuat pilihan. Bagi orang yang tidak buat latihan untuk kawal emosi, dia tidak akan tahu untuk buat pilihan. Dia rasa macam blur, dia rasa macam buntu, dia rasa macam kaku. Apa aku nak buat ni? Memang aku tak boleh nak buat keputusan. Okey? Dia jadi macam memang betul-betul stres. Macam gelap langsung. Okay, tak nampak pun cahaya, setitik pun tak nampak. Dia boleh jadi macam tu. Dan step dia adalah yang macam saya cakap tadi, latihan pernafasan, latihan kesedaran. Kerapkan latihan itu berkali-kali sehinggalah kita akan dapat cuba mengenal emosi yang hadir. Sedih, terima dia macam tu. Akuilah, jangan tolak dia, terima masuk ke dalam diri kita bahawa kita ini memang makhluk emosi, cuma bagaimana untuk kita mengurusnya. Okey, macam tu sahabat-sahabat. Kemudian kita dah sampai tahap kita dah tahu nak pilih bagaimana untuk kita bertindak balas kepada satu situasi tu. Ini tahap yang bila dah orang kata mahir, okey, dah mahir. Jadi bila orang dah mahir, dia tahu memilih. Aku nak teruskan berada dalam emosi tu ke? Dia dah tahu dah. Sakit ke tak sakit kau duduk dalam emosi yang berkecamuk tu, yang blank tu, yang blur tu. Kau sendiri dah rasa badan kau sakit nanti kalau kau terus berada di situ. Jadi kau perlu membuat pilihan di mana kau perlu berada. Jadi dia keluar, kita bawa diri kita keluar daripada emosi yang sedang mengawal sebenarnya. Kita perlu berada di atas dia untuk kita lihat dia di bawah. Emosi berada di luar kita. Dia umpama dia macam tu kalau anda dah pandai untuk mengurus. Okey? Dia jadi tahap macam tu. Berbeza dengan orang yang belum lagi untuk tahu mengurus, emosi tu dia berada di dalam kita. Umpamanya saya nak bagi perumpamaan begitulah. Dia berada di dalam kita macam kita tenggelam dengan emosi kita. Itu bermakna kita masih belum mahir mengenal pasti emosi kita di mana. Jadi bila kita tak mahir lagi, kita tak tahu bagaimana untuk kita urus dia, bagaimana untuk kita pilih jalan apa yang kita nak bawa diri kita, nak bawa emosi kita, nak letak dia dekat mana. Macam contoh macam saya, apabila kita dah buat latihan demi latihan, bertahun-tahun ulang benda yang sama, jadi kita dah tahu dah emosi tu hadir, sedih hari ini. Aku sedih hari ini, aku ni terima, kemudian aku letak kau dekat depan. Aku tak nak letak kau dekat dalam. Tak nak letak kat dalam aku sebab aku tahu aku akan sakit. Pandang emosi yang sedih tu, yang kecewa tu, mungkin terluka tu, kan, pandang dia. Itulah emosiku. Bagaimana untuk aku mengurusnya? Aku perlu pilih untuk dia jinak. Untuk dia jinak. Dia upama dia macam tu lah. Kita kena latih sampai macam tu tahapnya. Okay? Itu antaranya pilih. Okay? Dan cara apa untuk kita urus kawal emosi tu bukan cara menakutkan orang lain dan juga bukan cara menakutkan diri kita sendiri. Okay? Namun bagi orang yang mengalami isu berkaitan dengan mental, apabila itulah pergi macam dia dah banyak orang kata kelukaan, dia dah banyak macam accident lah orang katakan. Mental dia dah orang kata banyak accident dah sebenarnya. Okey, dah terbiar terlalu lama. Okey, dengan perkara-perkara yang dahsyat yang berlaku di dalam hidup seseorang. Kita tak tahu Allah nak uji kita sebab apa. Bahagian-bahagian kita ni lain-lain. Jadi nak tak nak kita perlu terima. Jadi apabila kita macam saya diuji dengan keadaan mental yang begini. Jadi ada orang yang mengalami sehingga sakit mental, dia akan tidak dapat bertindak normal dan biasanya dia boleh jadi di luar kewarasan fikir. Jadi macam mana struggle saya sekarang adalah macam mana saya nak seimbangkan, kita nak cuba kepada penyembuhan. Alhamdulillah saya pun tidak makan ubat dah sekarang.
kita lalui proses lagi dan struggle dia lebih lagi sebenarnya daripada orang yang normal. Jadi sahabat-sahabat, kita bertindak nak kawal emosi tu bukan sampai kita mencederakan orang lain, anak, pasangan ataupun sesiapa saja di keliling. Bukan dengan cara itu tetapi dengan cara yang lebih bijak tadi, iaitu apa yang saya sebutkan pada awal tadi sebelum tadi. Okey sahabat-sahabat. Okey. Dan kemudian apa? Cara nak urus. Okey, mungkin ini 10:32 lagi sikit saya nak bagi tahu ni. Okey, lagi sikit. Cara nak urus dia macam mana? Okey, saya ulang lagi sekali. Kenal pasti emosi itu. Okey, kenal pasti emosi kita sendiri. Emosi kita ini dia macam high sangat ke, ataupun emosi kita low, ataupun sederhana, ataupun macam mana. Okey, kita berada di mana? Emosi kita macam mana? Okey, kenal pasti emosi kita. Okey, contohnya rasa tak sedap, rasa sedih, rasa kecewa contoh. Ini contoh mudah lah contoh mudah. Kita kena kenal pasti dulu tahap dia tu. Teruk sangat, dah tak mampu nak buat apa ke, tak tahan sangat ke, ataupun sederhana saja ke, ataupun boleh tahan lagi, boleh kawal lagi, boleh sabar, tapi aku emosi ni. Okey, macam tu. Okey. Kemudian lepas kenal pasti tu, tengok kat stage mana kita berada, kemudian kenal pasti punca emosi. Kenal pasti punca emosi terganggu. Okey, itu yang nombor 2. Okey, kenal pasti punca emosi kita terganggu. Tadi kenal pasti emosi kat stage mana? Marah tadi, contoh marah. Kan? Tapi kenal pasti punca dia. Kenapa marah? Punca marah. Kenapa marah tu? Sebab apa marah tu? Senarai kan, kalau saya buat latihan untuk urus emosi sampai tahap saya tulis dekat dalam buku. Okey, tulis dalam buku. Ini sebab nak mengeluarkan kita punya segala perasaan kita yang kita tak perlu simpan. Kalau kita nak jadi ibu yang lebih baik, kita nak jadi isteri yang bermanfaat, yang anak-anak memainkan peranan kita sebagai hamba Allah yang berguna. Okay, memainkan peranan kita sebagai isteri, sebagai anak, adik, kakak dan juga ibu. Okey, jadi kita perlu untuk tulis, kenal pasti sampai tahap macam ni. Okay? Punca emosi kita terganggu sebab apa? Punca jadi marah sebab apa? Jadi macam tu. Senaraikan marah sebab ini. Tulis je. Jujur saja. Latih jujur dengan diri kita. Jangan cuba-cuba untuk nafikan. Jujur je dengan diri kita. Tulis je. Menangis pun menangislah. Rasai saja sensasi menangis tu, kesakitan, kelukaan tu. Okey, kenal pasti punca marah. Okey, kenal pasti punca marah. Sebab apa? Pasti ada sebab. Kalau kecewa, pasti ada sebab kenapa kecewa. Kalau rasa trigger, pasti ada sebab kenapa trigger. Kalau rasa sakit hati, mesti ada sebab. Kenapa sakit hati? Semua ada punca-punca. Kalau kita gali sampai ke akar, kita insya-Allah dapat selesaikan isu trauma, isu trigger, isu rasa emosi yang tidak terurus ni. Insya-Allah kita akan lama-lama bila berlatih macam ni, insya-Allah kita akan jadi wanita yang tenang, yang relax, yang boleh menerima. Kerana apa dapat relax? Sebab apa dapat tenang? Sebab dia dah sentiasa duduk dalam keadaan yang sedar. Dia sentiasa berada dalam kesedaran. Dia sedar dia hamba Allah. Dia sedar fungsi dia. Dia sedar peranan dia. Dia sedar apa yang dilakukan. Dia sedar apa patut tak patut dia buat. Apa fungsi hamba, apa fungsi dia dekat dunia. Semua dalam keadaan sedar. Apabila dalam keadaan sedar ini, insya-Allah kita mudah untuk mengontrol emosi, apa sahaja ujian-ujian yang datang, apa sahaja halangan-halangan yang datang, yang hadir. Kita terima, kita melihat, letak dia dekat mana, pilih dan tidak letak dalam diri kita. InsyaAllah kita boleh urus pelan-pelan, proses demi proses. Benda ini pun kena latihan juga kawan-kawan. Nyamuk dah dengki dekat saya ni, nyamuk gigit saya. Sorry. Okey, lawak pula Aduhai. Kemudian apa lagi? Punca emosi terganggu, sahabat-sahabat, last sebelum kita nak tamatkan insya-Allah, adalah kita lihat sama ada berpunca daripada diri kita sendiri. Bukan
kadang-kadang kita kata orang lain kan. Tapi sebenarnya dia boleh jadi juga pada diri kita sendiri. Okay? Muncul emosi terganggu sebab apa? Sebab diri kita. Kenapa diri kita rasa diri tak guna? Diri kita rasa diri kita kecewa. Pun kena gali juga lagi. Kenapa diri boleh rasa macam tu? Pun ada sebab-sebab lagi yang kita kena korek. Contohnya rasa geram dekat diri sendiri ni. Contoh diri sendiri, geram kat diri sendiri ni. Lepas tu rasa kecewa. Sebab apa geram dekat diri sendiri? Saya tak capai target bla 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 bla. Contoh macam tu kan. Kenapa rasa tak capai target? Sebab ada sebab lagi. Kalau kita gali lagi, ada sebab rupanya. Dulu orang selalu kata saya ni, kau tak cepat nak capai target ke? Kau buat kerja bla bla bla. Di-trigger rupanya dengan ada satu perkara dan situasi yang berlaku pada satu masa dulu. Okey, ini contoh. Ini contoh katakan dengan pasangan, dengan anak, ada ketakutan, rasa takut dan anak tu pun ada sebab, ada punca dia. Kenapa ada punca? Kita kena lihat sama ada ia daripada diri kita sendiri dan juga boleh jadi juga sahabat-sahabat persekitaran. Okey? Persekitaran. Boleh jadi punca emosi terganggu disebabkan oleh persekitaran. Kita lihat persekitaran kita macam mana, environment, surrounding kita. Kita duduk dengan siapa, orang yang bagaimana, siapa kita berkawan, keluarga kita, background dia bagaimana. Boleh tak kita berubah kalau hari ini kita nak berubah tapi surrounding kita macam mana pula? Kita lihat macam tu. Dan itu kita anggap sebagai satu cabaran-cabaran hidup yang dah memang kalau Allah dah letakkan macam itu. Kita yang perlu bijak untuk mengurusnya. Kita yang perlu bergerak untuk kita dapat urus diri kita supaya kita fokus insya-Allah stable di mana-mana situasi, insya-Allah mudah-mudahan. Okey, itu. Boleh jadi juga pekerjaan. Okey? Punca emosi terganggu dekat suasana kerja. Bisnes boleh jadi juga kan. Sangat. Dan saya mengalami depresi sebab apa? Sebab dalam situasi bisnes yang berlaku banyak hal yang berlaku. Okay? Pahit manis yang berlaku dalam bisnes, jatuh bangun yang sehingga menyebabkan berlakunya depresi klinikal, bukan depresi biasa, depresi klinikal. Okay? Jadi itu kita kena tahu punca emosi kita. Boleh jadi dekat pekerjaan, bisnes dan sebagainya. Okey? Sebab apa kita kena kenal pasti ni? Sebab kita nak selesaikan. Bukan kita nak dah tahu emosi tu macam tu, lepas tu kita biar je. Tak, dia akan boleh jadi lebih teruk. Sahabat-sahabat, jangan biarkan. Kalau kita dah tahu punca dekat mana, cari solusi. Cuba untuk cari solusi dan minta dekat Allah selalu. Cari solusi, ya Allah, aku mengalami perkara ni, ya Allah. Aku sakit, aku kecewa, ya Allah, dengan perkara ni, ya Allah. Contoh rajin sangat kena orang kata menyendiri dengan Allah Subhanahu Taala. Itu adalah satu sumber yang sangat-sangat penting untuk dalam pengurusan emosi ni bagi saya. Satu sumber yang sangat-sangat penting. Okay? Dan last sekali, apa dia? Peristiwa yang kita alami. Boleh jadi juga punca emosi kita daripada peristiwa yang kita alami. Daripada kecil, emosi terganggu, tiba-tiba besar, okey dah. Tapi kenapa emosi boleh terganggu? Sebab tiga ada chart trauma contohnya. Boleh jadi juga, okey. So itu antara cara bagaimana kita nak mengurus emosi kita. Kemudian dah tahu kenal pasti, dah tahu punca, cari solusi. Belajar. Okey, dekat, circle. Okey, masuk circle. Tukar environment kita, tukar kawan, ubah diri kita, mindset, contoh macam itu. Okey, sahabat-sahabat, saya rasa tu banyak lagi sebenarnya kan, tapi cukuplah malam ni. Kalau nanti mungkin Puan Ruby Cukuplah malam ni. InsyaAllah. Terima kasih Puan Duha di atas perkongsiannya. Nampak tak sahabat-sahabat, sebenarnya semuanya satu proses yang perlukan latihan yang berterusan. Bila benda tak jadi, kita kena cuba lagi. Jadi jangan orang cakap jangan cepat mengalah, kan? Jangan cepat mengalah. Dah masuk tahun baru ni.
Jangan mengalah ya. InsyaAllah kita cuba sama-sama. Okey. Banyak sebenarnya saya dapat daripada perkongsian malam ni. Penuh. Adalah dalam 4 page juga saya dapat ni. Ya Allah, terima kasih banyak-banyak. Dan saya berharap benda yang sama juga sahabat-sahabat yang menonton dapat malam ni. Dan apa kesimpulan yang boleh kita buat? Okey, antara salah satu, sebenarnya banyak saya dapat tapi saya simpulkan melalui 4 perkara utama ni. Okey, sebenarnya penting sebagai mompreneur ni kita mesti ada sistem sokongan yang membantu, dan kalau boleh kita duduk dalam circle yang betul sepatutnya lah. Sebab bagi saya orang yang sama berada dalam kasut yang sama dengan apa yang ni, mana dia? Sekejap ya. Allah, dia jadi semula. Sekejap ya, stop screen. Mana dia? Okey. Perlunya sistem sokongan yang membantu. Macam ni saya cuba ketengahkan 2 orang panel yang masing-masing ada kemahiran dan kepakaran dalam bidang mereka sendiri. Macam Puan Hajar memang pakar dalam merancang dan mengurus. Sebab saya dah join Puan Hajar punya kelas lama juga. Kita setiap kali kelas tu pasti ada ilmu baru yang saya belajar. Dan pentingnya kita berada dalam circle yang betul, sebab bila orang tu sama dengan situasi kita, jadi kita punya rujukan tu lebih lah kita boleh dapatkan. Okay, lepas tu apa lagi yang kita boleh simpulkan? Perancangan, betul tak? Kita merancang ni, daripada perancangan tu kita akan dapat tentukan hala tuju sesuatu misi yang kita dah letak. Macam Puan Hajar cerita tadi, Puan Hajar cakap kita mesti ada misi, kita mesti ada visi. Apa visi kita sebagai seorang mompreneur yang beragama Islam? Mesti kita nak redha Allah kan? Jadi macam mana kita nak rancang kita punya visi tu? Kita nak capai visi kita tu, kita kena letak beberapa misi yang perlu kita buat step by step. Perlahan-lahan, tak apa. Jangan orang kata, bukan orang kata, minta maaf. Kita kena belajar terima diri kita, dan kita kena macam mana ya nak cakap, sebab kita tak boleh banding bezakan diri kita dengan orang lain, kan? Kita ada situasi kita sendiri, kita ada nature keluarga kita sendiri. Kita boleh cedok orang punya pengalaman untuk kita implement dalam kita punya kehidupan yang bergelar mompreneur ni kan. Jadi setiap satu tu kita dah rancang, kita tahu kita dah rancang, lepas tu macam mana kita nak bagi dia capai. Sebab itulah kita kata kita boleh simpulkan perancangan ni akan menentukan hala tuju sesuatu misi dan visi yang telah kita letak tadi. Lepas tu apa lagi yang boleh kita simpulkan? Okey, daripada Puan Duha tadi. Puan Duha bercerita tentang keperluan mengurus emosi, kan? Bagaimana kita perlu mengakui kita punya perasaan. Emosi tu adalah satu makhluk tau. Macam Puan Duha cakap tadi, emosi tu adalah satu makhluk. Dia adalah elemen penting untuk kita melangsungkan kehidupan kita. Tak ada emosi, tak ada reaksi kan. Jadi kita kena kenal pasti emosi kita. Kita kena raikan kita punya keperluan emosi. Ya, emosi ni pun ada keperluan. Macam mana Puan Duha cerita tadi, kita kena kenal pasti punca macam mana emosi kita terganggu. Kita kena terima dia, lihat dia, lepas tu kita nak letak kita punya emosi tu dekat mana. Kalau macam kita letak dekat dalam, nanti lama-lama kita pun burn out kan. Ya Allah, terima kasih Puan Zai. Okey, dan daripada setiap
pelajaran dan ilmu yang kita dapat malam ni diharapkan supaya kita dapat bertindak. Kesimpulan yang paling utama tu kita dengar, lepas tu kita cuba implement dalam kita punya kehidupan seharian. Macam Puan Hajar cakap tadi, kita dah rancang. Lepas tu macam mana pula kita nak urus satu persatu kan. Dan saya suka dengan Puan Hajar punya kata-kata tadi. Puan Hajar kata trust the process. Betul, semua ni adalah proses. Jadi kita kena trust the process kan. Terima kasih kepada panel-panel yang berkongsi. Okey, kita dah nak tutup dah kita punya perkongsian sebab dah lewat malam dah ni. Kita tak perlu atau bandingkan. Betul, nampak ni. Puan Zul Ajmal cakap kita tak perlu atau bandingkan keadaan kita dengan orang lain. Trust the process. Betul. Trust proses diri kita sendiri. Kita kena terima, hargai. Banyak juga saya dapat malam. Terima kasih banyak-banyak kepada Puan Hajar dan Puan Duha. Puan Duha dah tak ada. Puan Duha ada ni. Ada tengah bercuti. Kita kacau sekejap tadi. Terima kasih. Okay, saya nak tutup dah kita punya bual bicara santai ni. Dan saya berharap kepada penonton semoga mendapat manfaat. Ya Puan Hajar, betul? Banyak saya dapat daripada Puan Hajar tadi. Alhamdulillah. Puan Hajar boleh promote Puan Hajar punya servis? Okay, terima kasih. Ada kelas terbaru kan? Saya tahu ada kelas terbaru untuk marketing mompreneur kan? Okay, teruskan. Marketing Genius for Mompreneur pada 30 dan 31 Januari nanti. So pendaftaran kita buka pada 22 Januari lah insyaAllah. Bagi yang berminat nanti kejap lagi kita akan link kat bawah untuk daftar waiting list dahulu. Okay? InsyaAllah. Yang mana kelas tu nanti? Ada seorang student Puan Hajar dekat sini. Terima kasih. Yang mana kelas tu nanti kita akan ajar banyak ilmu, bukan sekadar ilmu untuk buat duit tapi ilmu untuk urus duit. Pada hari pertama kita belajar ilmu buat duit lah, pasal asas marketing, macam mana 4 teknik marketing genius, ini pasal database mastery. Dan selepas mahir ilmu buat duit tu, hari kedua kita akan belajar ilmu untuk urus duit dan untuk planning kan, macam mana kita nak buat planning untuk sampai apa yang kita nak tu. Bukan sekadar planning, letak target dan kita letak macam mana berapa banyak pecahan-pecahan, tapi dia lebih lah, lebih tersusun. Kalau anda pernah join, anda tahu apa maksud saya, anda akan terbuka fikiran yang mana dengan planning yang lebih teratur, kita akan lebih kita punya tindakan kita akan lebih berstrategi. Betul tak Ruby? Betul. Saya sendiri. Ya. Saya sendiri student Puan Hajar. Ya. Saya belajar marketing genius, macam mana saya nak mengurus duit, bukan saja daripada segi duit, marketing pun Puan Hajar ajar. Sebab kita target untuk kita nak jadi suri rumah biasa-biasa kan Ruby. Kita nak walaupun kita insyaAllah saya cuba. Tapi kita ada aset. Ada formula dia kan Ruby. Ya betul. Kalau boleh kita nak jadi suri rumah yang ada wawasan. InsyaAllah. Terima kasih Puan Hajar. Okay, kita nak habis dah. Terima kasih banyak-banyak untuk sahabat-sahabat saya. Saya menjalankan servis ghostwriter dan saya ada juga menjual edubooks dan edutoys. Jika ada anda berminat, bolehlah contact saya dan boleh follow saya punya Facebook dan saya punya Facebook page di sini ya. Dekat rak buku Umi MHD ni ada edubooks dan edutoys.
Dan boleh juga follow Puan Siti Haja Mat Arsyad dan juga Puan Duha Rashidi di Facebook mereka. Terima kasih banyak-banyak kerana menonton dan saya sangat-sangat berharap malam ini ada manfaat kepada semua. Dan okey, Puan Haja dah bagi link. Boleh tengok nanti ya dekat sini, dekat link kita ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan tutup kita punya majlis ilmu dengan tasbih, kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-As innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Hampir 2 jam juga ya. Terima kasih banyak-banyak. Saya akan tutup kita punya bual bicara pertama malam ni, bual bicara santai Mama Kopi dan Wi-Fi. Terima kasih kepada penonton dan terima kasih juga kepada panel-panel kita. Boleh follow mereka ya dekat Facebook mereka. Puan Haja adalah Siti Haja Mat Arsyad dan Puan Duha boleh follow pada page pada Facebook personal Puan Duha iaitu Duha Rashidi. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam, selamat tahun baru. Cergas. Kena cergas-cergas nak masuk tahun baru ni. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih.